A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 154. Betul kan? Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat-ayat lepas. Apa 152? 152 dan 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ittakhadzul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang mengambil patung anak lembu sebagai Tuhan akan ditimpa kemurkaan daripada Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Dan demikian itulah kami balas kepada mereka yang mereka pendustaan kepada Allah. Pengajarannya, kemurkaan Allah yang sangat besar kepada mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Dan juga kepada mereka yang berilmu tetapi tidak beramal. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdubi alaihim. Yang kedua, selain daripada kemurkaan Allah, kehinaan di dunia kepada mereka yang mengingkari perintah Allah. Dan tidak bertaubat. Yang ketiga, sesiapa yang mendusta atas nama Allah dan Rasul akan mendapat kemurkaan Allah. Dan kehinaan
dalam kehidupan mereka di dunia. Termasuklah mereka yang mereka-reka dalam agama. Seperti melakukan perkara bid'ah. Okey, yang ayat seterusnya. Wallazina amilu as-sayyi'at summa tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang melakukan amalan buruk, kemudian mereka bertaubat dari selepas itu dan mereka beriman, sesungguhnya Tuhan engkau selepas taubat mereka itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia akan tetap diampunkan oleh Allah sekiranya mereka bertaubat nasuha. Walaupun dosa syirik. Yang kedua, antara tanda taubat diterima oleh Allah ialah dia beriman kepada Allah setelah bertaubat dan amal solehnya semakin baik selepas bertaubat. Yang ketiga, orang yang telah bertaubat daripada segala dosa akan tetap sentiasa merasai takut taubatnya tidak diterima oleh Allah. Maka dengan itu dia akan terus bertaubat dan beramal soleh. Okey, habis dah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey, ayat 154 kaitan dengan ayat yang lepas. Setelah Nabi Musa AS balik daripada bermunajat dengan Tuhannya dan dia dapati kaumnya menyembah berhala ataupun patung anak lembu. Kemudian reaksi spontan Nabi Musa AS ialah dia apa dia? Dia campak lauhah ataupun papan yang ada tulisan Taurat. Walaupun dia telah tahu maklumat sebelum itu. Tapi mendengar dengan melihat dua benda yang berbeza. Okey. Lepas tu apa berlaku? Dia tarik janggut Nabi Harun AS dan pegang kepala, dia marah. Kemudian Nabi Harun memberi tahu kenapa kaumnya tetap menyembah berhala. Bukan dia tidak cegah, dia cegah, tapi kaumnya tidak mendengar kata-katanya. Bahkan Nabi Harun juga memberitahu sebab kalau diteruskan pencegahan itu, maka kaumnya akan semakin berpecah. Okey. Lepas tu, setelah itu Nabi Musa reda dan dapat menerima alasan yang diberi oleh Nabi Harun, dan dia minta ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk abangnya Nabi Harun AS. Dan sambungannya lepas itu ialah ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma, dan lama apa dia? Tatkala. Sakata. Apa makna sakata? Diam. Sukut. Kalau sukut, kata terbit ya. Kalau sakata, fi'al madhi. Telah diam. An Musa, dari Nabi Musa AS. Apa yang diam ni? Apa yang diam? Kemarahan. Al-ghadabu, kemarahan. Lepas tu kalau kita belajar bahasa Arab, sakata fi'al madhi, setiap fi'al mesti ada apa? Fa'il. Dan fa'il apa hukumnya? Marfu' ke, baris depan ke, atas ke, baris bawah ke? Marfu' kan? Atau al-ghadabu baris depan. Inilah fa'il kepada sakata. Tatkala telah diam, bukan Musa yang diam. Yang dia ialah marah. Sebenarnya marah ni boleh diam ke? Boleh tak kita beritahu marah, diam? Tak boleh kan? Sakata, lawan dia apa dah? Ataupun kata terbit dia sukut. Sukutun. Kalau kita nak perintah fi'il amr, uskut. Anak kita tengah bercakap, kita kata uskut. Diam. Jadi sukut tu diam. Lawan dia apa dah? Diam. Lawan dia? Tak, lawan dia bercakap lah. Bercakap lah. Kalamun. Diam lawan dia bercakap. Betul kan? Kita suruh diam ketika dia tengah bercakap. Sekarang, marah ni tak boleh diam dan tak boleh bercakap. Tapi kenapa Allah sandarkan diam tu kepada marah? Sedangkan marah tak boleh diam dan tak boleh bercakap. Faham soalan? Diam dan cakap hanya kepada orang. Betul ke? Okey ke? Okey ke begini? Ke puasa? Diam dan cakap sepatut disandar pada orang. Yang boleh bercakap orang, yang boleh diam orang. Tapi kenapa Allah sandarkan diam tu kepada marah? Faham soalan? Jawapannya apa? Apa dia?
Boleh je Allah nak beritahu walamma sakata Musa. Tatkala Musa diam dari marah, boleh je. Itulah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa yang tinggi. Allah nak gambarkan seolah marah tu boleh bercakap. Seolah. Sebelum ni Musa buat apa bila tengok kaum dia sembah berhala? Musa buat apa? Hempaskan. Seolah marah cakap pada Musa, hempas. Dia pun ikut. Bila tak boleh nak kontrol marah, dia ikut je. Ikut dengan cakap siapa? Marah. Seolah marah tu ada kuasa. Betul kan? Kita dengan marah mana lebih power? Power kan? Bila marah kontrol kita, kita boleh tak lawan balik? Kita, orang cakap pada kita diam. Diam apa? Lagi kita marah. Lepas tu marah kita apa pada Musa? Tarik janggut Harun. Tarik. Pegang kepala dia. Pegang. Sekarang, sampai fasa apa ni? Marah dah boleh kontrol. Marah pun diam. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Bila kita marah, jangan dengar arahan marah. Tengah-tengah marah, marah kata apa? Balik pinggang. Menjerit. Maki orang. Ingat ayat ni ya? Tak nak. Marah aku dah diam. Boleh ya? Salah satu cara nak kontrol marah ialah tak ingat ayat ni. Ingat dia. Surah Al-A'raf ayat 154. Dan Musa ni dia tak boleh nak kontrol marah. Sebab apa? Sebab bukan untuk diri dia. Musa marah kerana Allah. Bila melihat kaum dia sembah. Tapi biasanya kebanyakan kita jarang marah bila tengok orang buat maksiat. Tapi biasa kita marah bila orang merendahkan kita, orang menghina kita, orang ambil hak kita. Tapi dalam beragama kita kadang-kadang macam tu je lah. Okey? Manakala telah diam daripada Musa kemarahan, akhazal alwah. Dia telah mengambil. Al-alwah. Alwah apa tadi? Sebelum ni? Papan. Alwah jamak. Kalau satu lauhah. Macam whiteboard kecil. Yang di situ tertulis kitab Taurat. Dia terjemah apa alwah? Papan? Dia tak terjemah lah tu. Papan je lah. Papan tertulis. Dia boleh jadi papan, boleh jadi batu. Taurat. Dia ambil balik. Sebab apa? Sebelum tu dia campak. Wa fi nuskhatiha dan pada nuskhah. Nuskhah apa dah? Salinan. Dalam masyarakat nuskhah ialah intiqal min kitabin ila kitabin akhar. Salin daripada satu buku kepada buku yang lain. Itu dipanggil nuskhah. Salinan. Dia panggil apa? Apa-apa je lah. Dan pada salinannya ada hudan. Petunjuk wa rahmah. Dan rahmat. Nampak? Nilai yang diambil oleh Musa apa dah? Kenapa Musa campak lepas tu ambil balik? Sebab apa? Di situ ada duit, bukan? Yang lebih mahal daripada duit iaitu hudan. Jadi pengajaran untuk kita, apa saja yang ada petunjuk Allah, ambil. Jangan simpan. Jangan letak ke arak sampai berdebu. Hudan, lepas tu ada petunjuk. Rahmat. Antara hudan dan rahmat, yang didahulukan ialah hudan. Rahmat kemudian. Kenapa? Betul. Nak dapat rahmat, mestilah dalam petunjuk Allah.
Jangan minta rahmat Allah tapi tak ikut pun perintah Allah. Mustahil dapat rahmat. Semua yang dapat rahmat tu sebab dia ikut petunjuk Allah. Sebab itu, syarat nak minta rahmat Allah mestilah beriman. Betul kan? Ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Ayat 217. Saya tak bagi. Cuba cari. Innal ladzina yarjuna. Innal ladzina amanu wal ladzina wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. 217 ke? 218. Al-Baqarah. Okey. Oh, warna-warni pula. Ha? Ini warna-warni ni tanda tajwid kan? Memudahkan. Sampai kena warna baru tahu tajwid. Okey. Cuba kita terjemah. Innal ladzina. Allazina, orang-orang yang amanu. Mereka telah beriman. Wallazina hajaru, dan salah satu tanda dia iman ialah dia berhijrah. Hijrah kita dah bincang. Apa makna hijrah? Satu hijrah tinggalkan tempat maksiat kepada tempat ketaatan pada Allah. Itu bukan selalu wajib. Tapi ada satu hijrah yang wajib setiap masa, iaitu meninggalkan maksiat. Makna orang yang beriman dan orang yang berhijrah, bila buat maksiat terus bertaubat, hijrah. Kemudian yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad pada jalan Allah. Maka Allah simpulkan yang ada tiga sifat ni: beriman, berhijrah dan berjihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah yang, apa makna yarju? Yarjuna, fa'al mudhari'. Mereka inilah yang sentiasa mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang Allah nak beritahu? Siapa yang layak berharap dan meminta rahmat Allah? Siapa yang layak? Bukan semua orang layak minta rahmat Allah. Orang yang ada tiga sifat ni: beriman, berhijrah dan berjihad. Dah ada tiga sifat ni, barulah layak. Layak apa? Meminta, mengharap. Kalau tak ada tiga ni, jangan harap dan jangan minta. Sia-sia. Ayat tadi apa dia? Dalam petunjuk, dalam salinan Taurat itu ada apa? Hudan ini. Beriman, berhijrah, berjihad. Ada petunjuk, barulah dapat rahmat Allah. Kalau ayat ni, tadi Ustaz ni penyataan ada sifat baru layak nak minta. Maknanya tak semestinya dapat. Adakah ataupun memang kita akan dapat? Tak. Kalau cukup syarat tiga ni memang akan dapat, insya-Allah. Cuma Allah tak katalah ada tiga ni terus dapat. Bila layak meminta, layak mengharap tu, insya-Allah dapatlah. Allah nak bagi contohlah. Bila kita mengharapkan untuk masuk universiti, setelah ambil SPM, betul? Setelah ambil SPM, haraplah, doalah. Tapi selagi belum ambil SPM, jangan harap. 3 tahun dah saya harap masuklah UKM ke UI. Tapi tak ambil SPM, itu sia-sia. Jadi harap tu setelah cukup syarat. Okey. Mana ayat kita?
Okey. Jadi di sini pengajarannya apa? Tadi dah ada keluar balik. Apa saja yang ada hidayah dan rahmat kena ambil. Jangan simpan. Termasuklah apa? Ambil pula dengan cara apa? Allah sebut kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khuzil kitaba biquwah. Bukan setakat sini akhaza, ambil. Tapi ayat lain kata ambillah kitab itu dengan kuat. Apa maksud ambil dengan kuat? Ialah sungguh-sungguh macam mana? Baca sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh, sampaikan sungguh-sungguh. Itu makna biquwah. Okey, kemudian Allah beritahu nuskhah Taurat yang ada petunjuk dan rahmat ni bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Barang bernilai untuk orang yang ada nilai. Siapa? Lillazina, bagi orang-orang yang mereka itu hanya, ingat bahasa Arab, kalau lirabbih di awal kena terjemah hanya kepada pencipta mereka. Yarhabun. Apa makna yarhabun? Yarhabun takut. Dia kalau khauf, ar-rahbu ni asyaddu al-khauf, lebih daripada khauf. Dan Allah guna fi'il apa ni? Jadi terjemahannya, mereka sentiasa takut. Allah tak sebut takut apa. Mana takut apa ni? Pastilah takut pada Allah. Sebab apa? Allah tak sebut tapi kita boleh faham. Kenapa? Kenapa? Maksudnya satu je, takut pada Allah. Sebab yang layak ditakuti hanya sebab Allah saja yang berkuasa memberi manfaat ataupun menolak. Yang lain semua tak ada kuasa dan tak perlu takut. Hantu perlu takut tak? Rezeki perlu takut? Tak perlu. Okey. Pengajaran besar di sini apa dia? Lillazina hum li rabbihim yarhabun. Apa pengajaran paling besar? Tadabbur. Ramai orang belajar tapi tak dapat hudan wa rahmah. Apa sebab? Pengajaran paling besar. Allah nak bagi tahu hudan wa rahmah hanya untuk orang yang takut pada Allah sahaja. Yang tak dapat tu sebab tak rasa kebesaran Allah. Tak rasa takut bila buat dosa. Bacalah Quran 30 juzuk 30 kali satu hari ke, dia tak akan dapat hudan wa rahmah. Sebab Allah kata li ni dalam bahasa Arab dia panggil lil khusus. Khas untuk orang yang ada sifat takut sahaja. Dan takut dia sepanjang masa fi'il mudhari'. Maknanya Ustaz, sifat takut ni tambahan bagi tadi ayat Al-Baqarah yang 3. Ya. Mesti ada perasaan takut. Ya. Sebenarnya nak beriman kena ada rasa takut lah. Macam mana kita beriman ni melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan? Nak buat perintah Allah perlu ada sifat apa? Rasa cinta pada Allah, rasa kehebatan Allah. Barulah mendorong untuk kita taat sebab dia hebat. Okey, nak tinggal larangan dia? Nak tinggal larangan dia. Apa motivasinya? Takut pada apa? Kalau aku tak tinggal, dosa, azab. Mesti dia takut. Okey? Jadi kesimpulan di sini apa dah? Takut pada Allah adalah asas untuk dapat rahmat dan hudan. Cuba buka surah ni. Surah
Bukan. Surah apa dah? Surah Yasin. Lupa pula Yasin. Surah Yasin ayat 11. Bateri 20%. Isyarat bateri apa? Keluar kat skrin tu. Takut tak cukup waktu. Oh. Okey. Cuba terjemah. Ayat ni dah tak tahulah berapa ratus kali dah baca ni. Innama. Hijau ni tanda apa? Wajib dengar. Bukan pas wajib dengar Sesungguhnya hanyalah tunziru. Engkau memberi inzar, peringatan. Kepada siapa? Manittaba'a. Kepada orang yang ikut. Orang yang jenis ikut, bagi peringatan. Dia akan terus ikut. Ikut apa? Az-zikra. Apa makna zikra? Quran. Bukan ikut sebarang orang. Yang ikut Quran, dia akan terkesan dengan peringatan engkau. Dan yang kedua, beri peringatan kepada siapa? Wa khasyir rahman. Orang yang takut kepada Ar-Rahman. Jadi inzar hanya terkesan kepada orang yang ikut Al-Quran dan orang yang takut pada Ar-Rahman. Takut pada Ar-Rahman dari segi apa? Bil ghaib. Dengan perkara ghaib. Apa dia ghaib? Ghaib yang pertama, Allah lah. Allah tak nampak kan? Bila takut pada Allah, takutlah kepada ghaib yang lain. Syurga, neraka, azab dan sebagainya. Orang yang ada sifat ni, peringatan itu sangat terkesan. Kemudian, fabashirhu. Maka berilah berita gembira kepada orang ni apa dah? Bimaghfiratin, dengan keampunan Allah, dan wa ajrin karim. Ganjaraya apa dia? Surga. Ajrin tu upah. Upah tu banyak kan, upah daripada Allah, pahala dan sebagainya. Tapi upah yang paling besar ialah karim, iaitu surga. Wa ja'alani minal mukramin. Buka juga surah Qaf ayat last kali, 45 ke 54. Surah Qaf. Last sekali, 45 ke 54? 45. Okey. Kita ambil hujung sekali, ayat hujung. Fazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Kita terjemah. Maka zakir bukan ingatlah. Kalau ingat bahasa Arab apa? Uzkur. Beza. Uzkur ingatlah. Zakir berilah peringatan. Beza tak? Beza. Jadi Allah perintah kepada siapa ni? Kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya, iaitu berilah peringatan. Dengan apa? Quran. Mana sumber untuk menakutkan manusia, untuk peringatan manusia, apa dia? Quran. Jangan duk cerita menakutkan tapi bukan daripada Quran, cerita daripada mimpi. Kalau kamu tak buat macam ni, macam orang tu mimpi buruk, mati terus. Jadi akhirnya orang tak takut pada yang sepatut dia takut, iaitu Allah. Mak bapak suka kan menakutkan anak. Bila anak menangis ke degil, dia kata apa? Dia suka takutkan dengan apa? Semua ada pengalaman kan? Sebab masa tu tak ada ilmu kan? Yang ada ialah ilmu hantu je. Dia pun tak pernah tengok, atuk dia pun tak pernah tengok, cucu dia pun tak pernah tengok. Nangis kuat-kuat, mak bawa pergi, ada hantu kat luar tu. Lepas tu malam besok dia tengok filem Hantu Kak Lima. Okey, berilah peringatan dengan Al-Quran. Di sini juga menunjukkan apa?
Ada orang kata Quran ni untuk orang tertentu. Kan? Kalau untuk orang tertentu, kenapa Allah suruh kita bagi peringatan dengan Quran? Betul tak? Macam mana kita nak bagi peringatan dengan Al-Quran kalau kita tak faham? Maknanya semua kita wajib faham. Dan wajib gunakan Al-Quran untuk bagi peringatan. Tapi Allah beritahu, Al-Quran ni hanya terkesan kepada siapa? Siapa yang yakhafu, yang takut pada wa'id. Wa'id itu sebenarnya ada ya di hujung wa'idi. Kepada orang yang takut kepada amaran aku. Amaran pasal dosa, pasal azab, pasal neraka. Orang ni kalau cerita Al-Quran terkesan. Dia boleh menangis. Okey? Jadi katalah orang tu dia kata, saya dengar Quran, saya mengaji. Tapi tak rasa apa-apa. Apa sebab? Jawapannya apa? Dia tak takut pada Allah. Okey, soalan seterusnya, macam mana dia nak rasa takut pada Allah tu? Supaya peringatan terkesan. Faham tadabbur. Tapi Abu Jahal faham tak? Faham, tapi tak terkesan pun. Abu Jahal dengan kita, siapa lebih tadabbur? Apa dia? Hati tertutup. Macam mana nak buka? Bertaubat. Tak, ada satu jawapan yang paling tepat dan ada dalil Al-Quran. Hanya orang ini saja yang akan rasa takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi. Yang betul-betul takut pada Allah ialah orang yang kenal Allah. Abu Jahal dia faham Al-Quran tapi dia tak kenal Allah. Siapa kenal Allah, siapa yakin pada kebesaran Allah, pasti dia taat. Sami'na wa ata'na. Maknanya semakin banyak ilmu kita tentang Allah, nama Allah, sifat Allah, ayat Al-Quran, semakin meningkatkan rasa takut kita pada Allah dan semakin terkesan tadabbur kita. Okey? Samalah. Wa iyaya farhabun. Okey. Wa iyaya surah Baqarah kan? Farhabun. Sebenarnya farhabu daripada perkataan rahaba. Daripada perkataan ni. Yang ni rahaba fi'al madhi. Yang ni fi'al mudhari'. Yang ni fi'al amar. Far wa iya hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Itu perintah. Jadi farhabu dengan yarhabu dengan rahabah sama. Cuma berbeza dalam bentuk fi'al. Okey? Ayat seterusnya. Wakhtara, dan telah ikhtar, telah memilih Musa alaihissalam qaumahu, daripada kaumnya, sab'in berapa? 70 rajulan, lelaki. Di bahasa Arab tulis huruf sama, baris berbeza makna dia. Yang atas baridah rajulun. Apa makna? Rajulun. Sama dengan rajulah, beza akhir baridah dah keliru dah. Samalah rajulun dengan rajulah, samalah lelaki. Tapi kalau saya tukar baris, rijlun, huruf sama, baris berbeza. Kaki. Kan? Kaki, laki. Okey, Musa memilih daripada kaumnya 70 lelaki, limiqatina,
untuk apa makna miqat? Untuk pertemuan dengan kami. Sebelum ni Musa ada tak berjumpa miqat dengan Tuhannya? Ada tak? Sebelum ayat ni. Ada kan? Dia pergi jumpa Allah untuk terima Taurat. Yang bila dia balik dia tengok kaum dia sembah. Okey? Jadi yang ni miqat lain. Setelah miqat yang pertama balik tengok kaum dia sembah berhala, kemudian dia marah apa semua. Kemudian ini miqat selepas itu. Jadi yang ni dia pilih 70. Bila pilih tu makna yang terpilih lah, bukan sebarang orang. Di kalangan Bani Israel yang terbaik. Okey? Pergi ke mana ni? Ahli tafsir dalam ayat ni tak sebut. Ada ahli tafsir mengatakan pergi tempat yang sama, iaitu Tur Sina. Untuk apa? Dalam ayat ni Allah tak sebut. Jadi ada banyak 3-4 pendapat dalam tafsir. Ada kata untuk Musa pilih 70 orang ni untuk meminta khusus keampunan Allah, disebabkan apa? 70 ni antara mereka yang sembah patung. Kan yang sembah patung tu Allah suruh bunuh diri, bertobat dengan bunuh diri kan. Tapi last kali Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya cukup setakat tu. Jadi dah ramai mati. Ada pendapat kata sampai 3,000. Tapi bila Nabi Musa merayu pada Allah, Allah kata okey setakat ni. Yang terlepas tu 70 orang. Ada pendapat mengatakan 70 orang bukan yang sembah berhala, tapi yang tengok sembah berhala tapi tak larang. Berdosa tak? Dosa. Ada pendapat ketiga mengatakan ketika pergi ni Nabi Harun dah mati. Jadi ada kumpulan Bani Israel menuduh Nabi Musa yang bunuh Nabi Harun. Maka Nabi Musa bawa 70 ni untuk membuktikan bahawa bukan dia yang bunuh. Jadi pergi satu tempat tu, kemudian tempat Nabi Harun dikebumikan, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian 70 orang ni tanya Nabi Harun, siapa bunuh kamu? Kata Nabi Harun, tak ada siapa yang bunuh aku mati sebab sampai ajal. Okey? Tapi semua tu tak ada dalil. Jadi kewajipan kita beda. Apa yang Allah sebut itu je. Bawa 70 orang lelaki ke satu tempat iaitu Tur Sina, kemudian falamma, maka tatkala akhazathum, telah menimpa mereka ar-rajfah. Rajfah apa dia? Dia terjemah apa? Gempa bumi. Ada kata gempa bumi, ada kata rajfah tu ialah dalam hati. Apa dia panggil? Gedebar. Gedebar tu kan? Gedebar berdebar, bukan gedebar. Saya ingat orang Kelantan kata gedebar. Hati saya gedebar. Biasa Kelantan kan? Siapa orang Kelantan sini? Oh, tak ada. Saya rasa orang Kelantan gedebar. Ge, bukan ber. Dia terjemah apa tu? Oh, gempa bumi terus, Gempa. Tengok bahasa Al-Quran. Ringkas dia. Falamma akhazathumur rajfah. Maka tatkala gegaran telah menimpa mereka. Siapa ni 70? Allah tak sebut berlaku detail mati ke macam mana kan. Qal, dia berkata, Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Dia biasa Tuhanku tu dalam bahasa Arab apa dia? Contohlah, kalau kitabun, apa makna dia? Buku. Kalau nak bagi tahu buku saya, tambah apa? Tambah apa? Ya. Tambah ya jadi kitabi. Kan? Barulah kita terjemah buku aku.
Tapi di sini Rabbi ada tak ya? Tak ada. Tapi terjemahan ada tak aku? Tuhanku ada? Aku tu datang daripada mana? Ataupun kita tambah-tambah. Yalah, kalau aku mesti ada ya. Kita bi. Rabbi. Sepatutnya macam ni. Rabbi. Ada ya. Nampak tak ya? Ini terjemahan dia Tuhanku. Tapi dalam ayat ni tak ada pun ya. Ha? Kenapa kena buang? Okey, saya tahu tak boleh jawab sebab memang tak belajar lagi pun. Ha? Dia sebenarnya Rabbi ada ya. Sebab tu terjemah ada ya. Tapi dalam ayat tak ada. Kenapa tak ada? Dibuang. Kenapa dibuang? Sebab bahasa Arab ni, khususnya bahasa Al-Quran, bila orang dah faham, dia buang je. Supaya tidak membazir. Dari mana orang akan tahu? Baris bawah. Baris bawah ni menunjukkan ada ya. Sebab itulah sebelum ada ya, kitabun baris depan. Bila ada ya, ya ni memaksa huruf sebelum ya berbaris bawah. Baris bawah menunjukkan ada ya walaupun dibuang. Falya'buduni wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tapi ya tak sebut. Satu, sebab baris bawah. Yang kedua, ini doa. Bila doa mesti wahai Tuhanku. Mana ada kita doa wahai Tuhan, wahai Tuhan, kan? Wahai Tuhan aku ataupun wahai Tuhan kami, Rabbana, kan? Okey, sebab tu bila terjemah kena ada ku. Wahai Tuhanku, lau syi'ta. Jikalau syi'ta, engkau kehendaki. Ahlaktahum, engkau binasakan mereka min qablu, dari sebelum. Ayat ni Nabi Musa kata lau, jikalau, makna berlaku ke tak? Taklah. Jikalau tu menunjukkan tak berlaku. Yang kedua, Nabi Musa kata, jikalau engkau kehendaki, engkau akan binasakan mereka. Mana mereka mati tak? Mati. Kalau engkau kehendaki, wahai Tuhan, engkau binasa mereka sebelum apa? Sebelum aku bawa mereka ni pergi ke Miqat di Tur Sina. Kalau engkau kehendaki, engkau binasa di mana? 70 ni engkau binasa bersama kaum Bani Israel yang lain. Kenapa Nabi Musa cakap macam tu? Sebab Nabi Musa risau. Dia bawa 70 ni yang terpilih, yang baik. Tengok-tengok semua mati. Bila aku balik pada kaum, aku nak jawab apa? Faham tak? Dia risau. Takut kaum dia tuduh 70 dibunuh oleh, yalah, Bani Israel tak boleh percaya. Walaupun golongan terbaik. Sebelum ni dia tuduh Nabi Musa bunuh Nabi Harun. Jadi kerisauan itu menyebabkan Nabi Musa, kalaulah engkau matikan mereka sebelum ni, depan kaum kan senang. Bukan nak pertikaikan apa yang ditakdirkan oleh Allah, tapi terlampau takut menghadapi fitnah. Boleh faham? Cuba buka surah Baqarah. Ayat berapa yang bagi? 54. 54 dan 55. Okey. Okey, ada ahli tafsir mengaitkan cerita yang 70 yang Allah binasakan, puncanya ini. Ada ahli tafsir mengatakan punca mereka dibinasakan oleh Allah sebab ayat ni. Tapi ada juga pendapat mengatakan dua cerita yang berbeza. Tak ada kait mengait. Okey, kita terjemah. Wa iz qala Musa, dan ingatlah ketika mana telah berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum aku, innakum zalamtum. Bukan ni. Yang bawah ni, 55, sorry.
55 dan 56. Sorry. Okey. Cuba terjemah. Wa iz qultum, dan ingatlah ketika mana qultum, kamu berkata. Kamu ni siapa? Bani Israel. Kamu berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami sekali-kali tidak akan beriman laka kepada engkau, hatta, sehingga narallaha jahratan, sehingga kami lihat Allah secara jahrah ni terang-terang. Yang kita kalau baca solat baca kuat dia panggil solat jahriyah. Kalau baca pelan dia panggil solat sirriyah. Kan? Fa akhazatkumus sa'iqah. Lalu sa'iqah tu petir menimpa mereka ni. Yang mana ni? Yang minta untuk lihat Allah secara nyata. Tidak ada ahli tafsir mengatakan ayat yang 70 orang yang Nabi Musa bawa inilah. Jadi sebab apa Allah binasa mereka? Sebab bila dia dengar Nabi Musa bercakap dengan Allah, dia nak tengok. Dia nak tengok. Wahai Musa, sekarang kami tak akan beriman dengan engkau. Kami dengar suara Tuhan. Tapi sekarang kami nak tengok. Kalau kami dapat tengok Allah secara nyata, baru kami beriman. Bila mereka minta je, Allah terus timpakan petir. Dan mereka mati. Wa antum tanzurun. Dan kamu masing-masing tengok kawan-kawan kamu mati. Okey? Itu salah satu tafsiran. Tapi ada juga ahli tafsir kata ini cerita berlainan. Sebab tu di sini Allah kata bahawa mereka ditimpa apa? Sa'iqah. Yang sebelum ni rajfah, kan? Dan sini tak sebut 70. Dan satu lagi. Allah lepas Allah binasakan mereka, summa ba'asnakum. Kemudian kami bangkitkan mereka yang dah mati. Min ba'di mautikum, selepas kematian mereka. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya mereka bersyukur. Ini antara 3 ataupun 4 yang Allah mati tapi Allah hidup semula. Salah satu yang ni. Yang kedua, Allah mati tapi Allah hidupkan kembali masa kat dunia. Ha? Ashabul Kahfi bukan mati, tidur. Yang bunuh Bani Israel, kemudian nak cari pembunuh kan. Allah suruh Bani Israel sembelih lembu. Kemudian dia pukul daripada anggota lembu kepada si mati. Dia hidupkan. 2. Yang ketiga? Dalam ayat itu tak sebut Uzair, tapi ada ahli tafsir mengatakan Uzair. Uzair pergi satu tempat. Kemudian dia kata, bagaimana Allah boleh hidupkan kembali tempat yang dah matikan. Lalu Allah matikan dia. Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah matikannya 100 tahun. Lepas tu Allah hidupkan. Sebab Allah nak buktikan bahawa Allah tu maha hebat. Kemudian Allah jadikan tanda bahawa dia telah mati lama. Apa dia? Keldai yang dia punya tu telah hancur. Tapi satu lagi tanda Allah berkuasa. Walaupun mati lama tapi ada benda yang tak berubah. Iaitu fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tengok makanan engkau dan minuman engkau sedikit pun tak terkesan walaupun 100 tahun. Maknanya kalau dia boleh tarik panas kan. Mati dah 100 tahun, roti canai pun panas. Lepas 100 tahun panas lagi, berasap lagi. Kita bukan berasap 5 minit dah hilang asap kan. Okey, kita balik pada ayat kita. Maka kata Nabi Musa lagi, atuhlikuna, adakah tuhlikuna engkau binasakan
Oh sorry, tertinggal ni. Kalau engkau binasakan mereka ni 70, sebelum ni lagi, wa iyaya dan aku sekali. Binasakan aku juga, tak ada masalah. Supaya apa? Ini nak beritahu orang beriman sangat takut pada apa? Fitnah. Walaupun bukan fitnah pun. Mak kepada Maryam, apa dia kata? Kalau aku mati sebelum ni, bagus kan? Kalau aku mati sebelum melahirkan Maryam, kan orang tuduh? Maryam lah. Maryam lah. Dia kata kalau aku mati sebelum ni kan bagus. Supaya apa? Orang tak tuduh aku macam-macam tuduhan. Pelacur, penzina dan sebagainya. Itu bukan tak boleh terima takdir Allah, tapi sebab terlalu takut pada fitnah. Okey. Atuhlikuna, adakah engkau binasakan bima dengan sebab apa yang dilakukan. As-sufaha. Sufaha apa dia? Orang-orang bodoh. As-sufaha ni satu, safihun. Safihun satu. Kalau banyak, sufaha. Sufaha. Daripada perkataan safah. Safahun, makna dia ialah jahlun. Jahil dan khifatul aqli. Wa khifatu al-aqli. Okey, safihun seorang yang bodoh. Kalau ramai, sufaha. Safihun berasal daripada perkataan apa? Safahun. Apa makna safahun? Jahlun, jahil. Dan wa khifatul aqli, akal yang apa dia panggil? Khifah ni ringan, akal dia ringan. Bodoh lah. Akal dia tak waras lah. Okey? Jadi Nabi Musa berkata kepada Tuhan, adakah engkau binasakan dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh minna, dari kalangan kami. Sebenar yang bodoh ni siapa? Siapa yang bodoh ni? Yalah, bukan semua Bani Israel. Yang 70. Ada pendapat mengatakan yang sembah berhala tu, kenapa yang sembah berhala digelarkan bodoh? Apa kebodohan mereka? Sebab dia sembah benda yang tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh menolak. Kemudian yang dia sembah ialah yang dia buat sendiri. Bodoh tak? Bodoh. Tapi dia rasa tak bodoh? Tak. Jadi nak tahu orang bodoh, jangan tengok result SPM dia. Tengok apa? Ciri-ciri orang bodoh. Kita bukan nak mengata, tapi nak menjelaskan ciri-ciri kebodohan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Betul kan? Surah apa ni? Surah Baqarah. Juzuk ke berapa? Juzuk ke 2. Awal ke tengah ke akhir? Juzuk Sayaku kan? Juzuk Sayaku. Juzuk pertama, juzuk Alif Lam Mim. Okey, Allah kata apa? Sayaqulu, sama. As-sufaha. Akan berkata orang-orang bodoh.
minan nas, daripada kalangan manusia, iaitu Bani Israel. Apa yang dia akan katakan? Ini kisah apa ni? Bila Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, Masjidil Haram kan? Jadi kalau Allah tukar tu, Allah kata apa? Akan ada orang berkata. Tapi Allah tak kata orang, Allah kata orang bodoh. Apa dia kata? Ma wallahum. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang asal, iaitu Baitul Maqdis. Allati kanu 'alaiha, yang mereka dah lama menghadap ke sana. Nabi bila solat di Mekah menghadap ke mana? Masa di Mekah, Baitul Maqdis, bukan Kaabah. Tahu kan? Bila Nabi mula menghadap ke Kaabah? Setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan selama 16 bulan baru turun ayat tukar kiblat. Okey? Okey, kita balik pada ciri-ciri kebodohan manusia. Kenapa Allah gelarkan orang ni bodoh? Apa perbuatan dia? Kita kena tahu supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan bodoh. Apa ciri-cirinya? Dia persoalkan apa yang Tuhan buat. Tuhan tukar kiblat, dia kata, kenapa kena tukar? Bodoh. Kenapa bodoh? Pertikaikan Allah adalah bodoh. Kenapa? Sebab Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengetahui, dan Allah berhak nak buat apa saja. Semua adalah hak dia. Tiba-tiba kita seorang hamba yang dicipta oleh Allah pertikaikan Tuhan yang cipta kita. Bodoh tak? Bodoh. Dah tahu dah ciri-ciri bodoh. Siapa yang pertikai hukum Allah, siapa yang menolak hukum Allah, dia adalah bodoh. Tapi jangan kita kata, kamu tak solatkan, bodoh. Kamu mengupakkan, bodoh. Cuma kita bagi tahu ayat ni menunjukkan Allah nak beritahu siapa yang engkau perintah Allah, dia adalah bodoh. Yang kedua, bodoh tu bila dia buat benda yang merugikan dia. Bila dia lawan perintah Allah, rugi ke untung? Dan kemuncaknya masuk apa? Masuk neraka. Bodoh tak orang buat sesuatu yang membawa dia ke neraka? Itu kerja orang bodoh. Okey. Jadi Nabi Musa kata pada Allah, adakah kamu nak binasakan disebabkan perbuatan orang-orang bodoh di kalangan kami? In hiya, tidaklah ia illa kecuali fitnatuka. Sini nak terjemah apa? Fitnah. Ujian. Ujian engkau. Tengok, Musa sandarkan ujian itu kepada siapa? Kenapa sandar pada Allah? Sebab memang Allah yang menguji, betul? Dan juga menunjukkan yang berhak menguji manusia hanya Allah. Jangan kita pandai-pandai nak uji kan. Saya nak test iman awak ni, tinggi ke rendah? Tak ada. Lepas tu iman dia pula, orang dia tak bagi orang test. Tidaklah ia ni apa dia? Penyembahan patung anak lembu, melainkan adalah semata-mata ujian. Allah nak uji. Semasa Musa tak ada, Allah nak test. Puak-puak Bani Israel ni betul tak beriman pada Musa, maka buat patung. Rupa-rupanya itulah hakikat mereka yang sebenar. Tudillu, dengan ujian itu tudillu, engkau menyesatkan. Pihak dengannya man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Bila tu? Bila Allah akan sesatkan siapa yang dia kehendaki? Bila orang tu nak kesesatan, Allah sesat. Wa tahdi, dan engkau memberi hidayat man tasya, siapa yang engkau kehendaki.
Jadi bagi hidayah dan bagi menyesatkan semua bergantung pada apa? Kalau ikut ayat ni. Kehendak Allah, tetapi kena tambah. Kehendak Allah pula atas pilihan manusia. Ada dalil. Allah sesatkan siapa yang nak sesat, baru Allah sesatkan. Ada dalil? Ada, saya dah bagi tahu. Kali ini saya tak akan bagi tahu. Surah apa? Bukan. Bukan. Ayat dia bunyi macam ni, maksud dia. Maka tatkala mereka pilih untuk sesat, Allah pun sesatkan. Saya ingat lagi saya cakap ni, di sini pun pernah, di Taman Tun pun pernah. Dan saya ingat lagi saya cakap tahun ni. Bukan. Surah apa? Ni mesti tak catat ni. Bukan. Dia bukan surah panjang. Yang orang lain pun boleh jawab. Tak ingat? Bukan. Al-Anfal bukan. Ini kurang makan kismi. Surah apa? Bukan. Ayat dia macam ni, maksud dia. Maka tatkala mereka melencong sesat, Allah pun sesat. Allah sesatkan hati mereka. Apabila mereka berpaling, Ha? maka Allah memalingkannya. Surah apa? Saf ayat? Betul. Akhirnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi ayat ni kita terjemah, kembarkan dengan ayat ni. Allah menyesatkan siapa yang sesat. Siapa yang sesat tu? Iaitu maka tatkala mereka memilih untuk sesat, Allah pun sesatkan hati mereka. Okey, habis Kemudian Allah kata apa? Anta. Kata Nabi Musa alaihissalam. Dah tulis Surah Saf ayat ke-5. Tulis besar-besar sikit. Akhirnya kata Nabi Musa AS, engkaulah waliyuna. Wali apa dia? Pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunlah. Ampunlah kami makna ampunlah dosa-dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Okey. Nabi Musa kata, sebenarnya Nabi Musa nak apa ni? Nak minta ampun, kan? Tapi dia mula dengan apa? Anta waliyuna. Pengajarannya apa? Puji Allah. Tapi ini puji Allah ke? Kalau puji Allah, alhamdulillah, subhanallah. Tak tengok maksud apa dia? Apa sifat Allah? Sifat Allah ke Al-Wali? Ada tak nama Allah Al-Waliyu? Ada? Cuba bernasyid, tengok keluar ke tak? Bila kita nak minta ampun, syarat paling utama ialah kita kena mengaku kita adalah hanya sembah Allah. Apa tanda kita sembah Allah? Iaitu kita hanya menjadikan Allah sebagai pelindung. Kalau kita jadikan Allah sebagai pelindung, kita mesti hanya sembah Allah. Dah sembah Allah,
dia pelindung kita, maka barulah minta. Mana kalau kita berlindung dengan makhluk lain, tiba-tiba minta ampun kepada Allah, tak sesuai lah. Faham? Jadi betulkan akidah kamu, betulkan ibadat kamu hanya kepada Allah, barulah minta kepada Allah. Satu. Yang kedua, kenapa minta ampun dulu, baru minta rahmat? Kaedah dalam Islam, kalau kita nak benda baik, bersihkan diri dulu. Jangan dalam keadaan dosa banyak, hati kotor, minta rahmat, tak sesuai. Kita buat salah dengan mak kita, dengan bapa kita. Dalam keadaan buat salah, tak minta maaf, minta duit. Minta maaf dulu kan. Muka tak malu, degil tak dengar cakap, minta duit. Tapi kita tak cakap kan sebagai bapa kan. Holo juga. Jadi, pastikan akidah kita betul, amalan kita betul, barulah minta ampunan. Minta ampun dulu, hilangkan kotoran, barulah minta benda yang baik. Warhamna. Jadi di sini juga menunjukkan rahmat datang setelah apa? Setelah kita dapat keampunan. Punca dapat rahmat bila kita dapat maghfirah. Okey, wa anta, dan engkaulah khairu, sebaik-baik ghafirin, sebaik-baik pengampun. Ini puji. Satu puji. Yang kedua sebab. Sebab apa kita minta ampun kepada Allah? Jawapannya sebab Allah saja sebaik-baik ghafirin. Ni jamak ni. Jamak ni. Makna pengampun. Ada tak selain daripada Allah yang bersifat pengampun? Ada? Adalah manusia. Kadang-kadang kita buat salah manusia maafkan kita kan. Tapi keampunan ataupun kemaafan manusia sama tak dengan kemaafan Allah? Tak sama. Apa yang berbezanya? Manusia? Tapi Allah mungkin tak maafkan. Allah maaf tak kesalahan iblis? Tak kan? Perbezaan pertama, manusia bila dia maafkan, biasanya mesti ada kepentingan. Betul? Kalau contohlah, kadang-kadang kalau kita maafkan, nanti satu hari dia buat salah, aku buat salah, dia tak maafkan kan? Mesti ada kepentingan, ada keuntungan. Sama ada dia nak tolak mudarat ataupun dapat. Kalau kita maafkan orang, kadang-kadang orang bagi hadiah. Contoh, orang buat baik pada kita, ada keuntungan. Betul? Tapi kalau Allah maafkan hambanya, Allah ada apa-apa keuntungan? Tak. Yang kedua, manusia kadang-kadang maafkan, tapi terbatas. Kesalahan ni je, kesalahan lain. Kadang-kadang satu kesalahan, tunggu 3 hari, baru kemaafkan. Tapi Allah bila maafkan, ambil masa tak? Dan terhad tak pada dosa tertentu. Dosa sebesar langit, walaupun sebesar bumi, semua Allah maafkan. Jadi sebaik-baik pengampun ialah Allah. Maka logiknya apa? Segeralah bertobat kepada khairu ar-ghafiri. Jangan tangguh. Kemuncak kepada kebaikan, keampunan Allah ialah kita dapat apa? Surga. Kan? Ghafur, keampunan. Yang kedua dapat rahmat daripada sifat rahim. Okey, habis Ada soalan ke? Ada soalan berkenaan ayat hari ini? Tak ada. Muka surat berapa dah? Saya tak ingat dah. Siapa ada buku ni? Kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram. Kitab solat.
Muka surat? Muka surat 144. Okey, bab yang ke-8 bab sifatus solat. Sifat solat. Ramai orang belajar solat, rukunnya, perkara wajibnya, sunatnya, tapi ramai yang tak belajar sifat solat Nabi. Cara rukuknya, cara angkat takbirnya, cara sujudnya. Jadi bab ni, bab yang ke-8 ni menerangkan sifat solat Nabi kita SAW berdasarkan hadis yang sahih. Okey, definisi solat. Sifat solat bermaksud cara dan bentuk solat. Sama ada dari segi perbuatan ataupun perkataan, bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Solat ni bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Sebab itulah, kalau kita tengah solat, tiba-tiba terbatal wuduk dan kita nak keluar, kena bagi salam ke tak? Kena bagi salam tak? Kenapa tak perlu? Sebab bagi salam ialah bila habis solat. Bila tak habis solat, pendapat ulama kata tak perlu bagi salam, keluar macam tu. Lagi pula solat memang dah terbatal. Kan? Okey. Sifat solat ini meliputi rukun, wajib, sunat dan adab solat. Rukun, wajib, sunat dan adab solat. Sifat solat ini mampu menyempurnakan tanggungjawab seorang Muslim apabila menunaikan solat dengan memenuhi syarat rukun dan wajib solat. Oleh sebab solat merupakan satu ibadat yang paling utama untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla dan memperoleh ganjarannya, ia hanya dapat dicapai apabila dilakukan dengan penuh khusyuk. Jadi solat ni benda yang sangat penting untuk mendapat redha Allah. Maka wajib kita lakukan dengan penuh khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah hanya terima solat yang khusyuk. Rasa rendah diri, khusyuk juga maksud dia rasa rendah diri kepada Allah, tamakninah, tenang dan penumpuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, solat ini juga dilaksanakan dengan keyakinan bahawa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghayati bacaan. Nabi kata apa? Dalam hadis kursi, kemuncak ibadat yang paling sempurna ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kamu rasa kamu nampak Allah. Cuma bayangkan, kalau kita solat depan ustaz duk perhati kita solat ni, macam mana solat kita? Pasti lebih baik kan daripada solat sorang. Itu baru ustaz, ini Allah sedang perhati solat kita. Kita yakin Allah sedang perhati, maka solat kita pasti menjadi terbaik. Selain itu, solat ini juga dilaksanakan dengan keyakinan bahawa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghayati bacaan, zikir dan doa yang diucapkan semasa solat. Termasuklah melakukan rukun dan wajib solat seperti berdiri, rukuk, sujud dan duduk antara dua sujud dengan penuh penghayatan serta tertib. Maksud dalam solat kita wajib faham sebenarnya. Ramai yang solat tapi tak faham bacaan. Jadi apa makna dibaca? Setiap bacaan yang diwajibkan baca dalam solat pasti ada sebabnya, supaya kita menghayati bacaan tu. Ada orang tanya, tengah rukuk kita baca subhana rabbiyal azim, kan? Tapi masa tu kita ingat pasal alam kubur. Okey tak? Okey, ingat pasal dunia, ingat pasal alam kubur. Tengah-tengah rukuk tu. Okey ke? Tak okey. Sebab ulama kata, masa kita sedang rukuk, kita disunatkan, ada kata pendapat wajib baca zikir. Sebab apa? Sebab apa wajib? Sebab zikir tu ada maksud. Kalau kita faham, membantu untuk kita khusyuk. Apa dia? Maha suci engkau, sebab tu aku rukuk. Dan engkau maha azim, sebab tu aku rukuk. Dan aku tak mungkin rukuk melainkan hanya kepada engkau, sebab engkau sahaja Tuhan dan Al-Azim. Jadi kalau kita faham maksud bacaan, dia membantu untuk khusyuk dalam solat. Jadi kalau tengah rukuk ingat pasal kubur, tak ada kaitan dengan zikir subhana rabbiyal azim. Okey?
Perlakuan tersebut telah dilakukan dengan sempurna sekiranya kita mengikuti sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Sahabat boleh salat sebagaimana mereka lihat Nabi salat. Sebab sahabat sempat hidup bersama Rasulullah. Kita tak sempat hidup bersama Rasulullah dan kita tak dapat nampak solat Nabi. Maka caranya apa? Melalui hadis. Justru menjadi satu tuntutan selagi sebagai umat Islam untuk mengetahui sifat solat Nabi SAW. Imam Ghazali berkata, maksudnya, wahai Muslim, tidak dapat, kata Imam Ghazali, wahai Muslim, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan memberikan sepenuh penumpuan fikiran dan anggota tubuh engkau dalam semua gerak dan nafas dari pagi hingga petang. Ketahuilah bahawa Allah melihat semua tingkah laku dan kata hati, bahkan semua perkara yang ada ketika diam dan ketika bergerak. Maka bersopanlah di hadapan yang Maha Perkasa. Berusahalah agar jangan sampai ia melihat engkau melakukan apa yang dilarangnya dan meninggalkan apa yang diperintahnya. Kadang-kadang dalam solat kita pastikan kita buat apa yang Allah suruh saja. Betul? Allah suruh tutup aurat, kita tutup. Allah kata angkat takbir, angkat takbir. Baca doa iftitah, kita ikut aja. Rokok, sujud. Tapi dalam masa 10 minit aja. Lepas bagi salam, seolah kita dah terlepas, bebaskan. Ikut nafsu dah. Itu tanda-tanda solat tak khusyuk. Solat yang khusyuk ialah solat tu, keadaan kita dalam solat kita boleh bawa di luar solat. Kita hanya cakap apa yang Allah redha. Kita hanya melihat apa yang Allah redha. Kita hanya dengar apa yang Allah redha. Kita guna kaki dan tangan hanya kepada apa yang Allah redha. Jadi solat yang khusyuk dan diterima iaitu orang yang berjaya membawa keadaan dalam solat di luar solat. Dan solat yang gagal, dia bawa apa yang di luar solat dalam solat. Fikiran melayan je. Kata Imam Ghazali lagi, selain daripada itu, ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui rahsia engkau dan Maha melihat apa yang ada dalam hati. Maka ia hanya menerima salat yang sesuai dengan kadar kekhusyukan dan ketundukan seseorang. Justru sembahlah Allah dalam salat seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia Maha melihat. Bab ini akan mengemukakan hadis berkenaan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panduan bagi menghasilkan solat yang sempurna dan berkualiti. Cukup setakat tu. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi malam ni dalam kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم